Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yusrina Zuhaira binti Yaakob. Hari ini saya akan membentangkan mengenai delinkuensi. Golongan remaja hari ini adalah generasi pelapis yang bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. Generasi remaja ini perlu mempunyai pelbagai persiapan dan kekuatan diri untuk keperluan menggalas tanggungjawab serta peranan sebagai pemimpin barisan hadapan dalam masyarakat dan negara. Namun, apa yang menjadi kegusaran semua pihak, pelibatan golongan remaja dalam kes-kes tingkah laku delinkuen sama ada ringan atau berat didapati berlaku dengan berleluasa. Anak-anak khususnya golongan remaja pada abad ke-21 ini atau dikenali sebagai generasi Y dan Z ini mudah terdedah dengan pelbagai bentuk pengaruh luaran. Fenomena dunia hari ini disebut sebagai borderless world, memberi kesan dalam perubahan tingkah laku manusia sama ada dalam impak positif atau negatif. Kesan ini dilihat lebih ketara terhadap pembentukan tingkah laku anak-anak terutama pada tahap usia remaja. Anak-anak remaja mudah terpengaruh dengan golongan yang merosakkan pembinaan akhlak diri berbanding program yang membina akhlak. Keadaan ini mengundang pelbagai cabaran kepada ibu bapa khususnya dalam usaha mendidik anak-anak. Seterusnya, kita masuk kepada konsep tingkah laku delinkuen. Apa itu delinkuen? Delinkuen berasal daripada perkataan Latin iaitu delinquere yang membawa maksud terabaikan, mengabaikan, kemudiannya dalam erti kata lain menjadi jahat, antisosial, melakukan jenayah dan melanggar peraturan. Menurut Kamus Psikologi American Psychological Association, delinkuen didefinisikan sebagai tingkah laku yang melanggar peraturan dan norma sosial. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan salah laku kanak-kanak atau remaja. Salah laku juvenil pula merujuk kepada salah laku yang dilakukan oleh remaja yang bertindak menyalahi undang-undang. Konsep delinkuen remaja juvenil. Pengertian delinkuen merujuk kepada tingkah laku remaja yang melanggar peraturan atau undang-undang sesebuah negara. Sekiranya tingkah laku tersebut dilakukan oleh orang dewasa, ia dikenali sebagai jenayah. Remaja pula merujuk kepada individu yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Tingkah laku jenayah atau delinkuen yang dilakukan oleh golongan ini diadili berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001. Sekiranya mereka didapati bersalah atas tuduhan delinkuen, antara hukuman yang diberikan termasuklah perintah percubaan, ditempatkan di asrama akhlak atau sekolah diluluskan iaitu sekolah tunas bakti. Namun, bagi kes jenayah berat seperti kesalahan pembunuhan, pematian salah yang bukan pembunuhan atau cubaan membunuh, semua kesalahan di bawah Akta Senjata Api iaitu penalti lebih berat. Pada tahun 1971, Akta 37 dan semua kesalahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, Akta 82, remaja boleh dihukum dengan hukuman pemanjaraan dan dihantar ke sekolah Henry Gurney. Tingkah laku delinkuen merupakan salah laku yang sering diperbahaskan dalam kehidupan seharian. Pelbagai faktor dikenal pasti telah menyumbang kepada berlakunya salah laku ini, seperti melibatkan peranan ahli keluarga, sistem pendidikan dan juga sikap masyarakat setempat. Salah laku ini boleh memberi kesan buruk kepada pelajar dan mewujudkan pelbagai gejala sosial lain seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah yang seterusnya memberi kesan kepada masyarakat. Contoh faktor yang pertama ialah kepentingan peranan ibu bapa dan keluarga dalam menangani pelibatan remaja dalam tingkah laku delinkuen. Ibu bapa bertanggungjawab melaksanakan amanah dengan memberi didikan dan asuhan kepada anak-anak di rumah agar dapat membendung anak-anak remaja daripada terjebak dalam tingkah laku delinkuen. Pendekatan didikan ibu bapa dan ahli keluarga boleh dilaksanakan dengan menerapkan sikap serta nilai-nilai murni yang baik sesama ahli keluarga. Ibu bapa mesti menjadi role model yang baik dalam membina dan membentuk akhlak anak-anak remaja agar segala perkara serta sikap yang baik ditunjukkan oleh ibu bapa dicontohi oleh anak-anak. Kedua, faktor rakan sebaya juga mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Sekiranya nilai-nilai rakan sebaya tidak mementingkan ketekunan, tanggungjawab, kerjasama, menempati masa, menghormati guru dan mematuhi peraturan, maka begitulah acuan sikap diri.
Selain itu, faktor yang ketiga, guru turut mempunyai peranan yang besar membentukkan diri pelajar. Ada kajian yang menyatakan bahawa personaliti guru turut mempengaruhi pembentukan peribadi murid. Sebaliknya, faktor guru yang lemah dalam kemahiran komunikasi boleh menyebabkan pelajar mengalami perasaan tidak puas hati, tekanan psikologi, hilang perasaan kasih sayang dan sebagainya. Teori berkaitan tingkah laku delinkuen iaitu teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu atau menjadikan seseorang sebagai model tingkah laku. Ini bererti persekitaran dan juga orang-orang yang signifikan akan mempengaruhi tingkah laku. Seseorang individu akan memerhatikan sesuatu tingkah laku daripada orang lain yang signifikan dengannya dan menyimpan maklumat yang diperhatikan secara kognitif dan seterusnya mempersembahkan tingkah laku tersebut. Justeru itu, tingkah laku agresif dipelajari daripada persekitaran sosial seperti interaksi dengan keluarga, rakan sebaya, media massa dan konsep kendiri individu. Teori ini melihat tingkah laku delinkuen sebagai tingkah laku yang dipelajari dan bukannya satu tingkah laku yang wujud secara semula jadi dalam diri individu. Menurut Bandura juga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku sosial remaja iaitu kelakuan pelajar itu sendiri, pengaruh persekitaran dan interaksi kognitif. Kesimpulannya, faktor ibu bapa atau keluarga adalah faktor yang paling kerap dinyatakan dalam pelibatan remaja terhadap tingkah laku delinkuen berbanding faktor-faktor yang lain. Namun begitu, kesemua faktor adalah saling berkait di antara satu sama dengan yang lain. Semua pihak mahupun diri, ibu bapa, keluarga, guru, rakan sebaya, media massa dan anggota masyarakat mesti berganding bahu dan berperanan dalam usaha membentuk peribadi dan tingkah laku remaja. Golongan remaja pada masa kini perlu mempunyai jati diri dengan mantap supaya dapat mengawal diri daripada terjebak dengan tingkah laku delinkuen. Antara langkah-langkah yang perlu diberi perhatian pada pihak remaja ialah bijak dalam membuat sesuatu keputusan dan sentiasa memilih untuk berada dalam lingkungan yang baik dan positif. Ini kerana apabila seorang remaja itu berada dalam lingkungan atau circle yang baik, maka ia akan membantu remaja agar lebih banyak terdorong dan cenderung untuk melakukan perkara yang baik serta sekaligus juga melatih diri remaja dalam bersikap positif. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.